Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini, hari Selasa, kita mengadakan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok untuk meneruskan muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab tauhid yang sangat popular, yang sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok-pondok seluruh Malaysia khususnya, yang mana kitab ini membahaskan ataupun membicarakan berkaitan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, dan juga perkara-perkara yang bersangkut paut dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang wajib ke atas tiap mukallaf mempelajari hingga mengetahui dan serta mengaku di dalam hati tiap-tiap mukallaf. Baik, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang menonton. Mudah-mudahan live ini sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, jadi pagi ini kita akan sambung pada bahasan sifat yang terakhir, sifat ma'ani yang terakhir, iaitulah sifat kalam. Baik, jadi ilmu tauhid ni banyak panggilan, banyak nama. Ada ada istilah dipanggil dengan ilmu usuluddin, dan ada istilah dipanggil dengan ilmu tauhid, dan ada istilah dipanggil dengan nama ilmu kalam. Dia banyak nama lah. Jadi antaranya sebab apakah dinamakan ilmu kalam? Kerana dalam ilmu tauhid ni bab kalam ni paling susah. Ada yang kata bab kalam ni paling susah nak faham dia. Dan setengah guru dia kata sebab apakah dinamakan dengan ilmu kalam? Kerana bab kalam ni dia kena banyak bercakap. Sebab ilmu ni kena banyak bercakap barulah boleh faham. Kalau sikit bercakap tak faham. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Huraian ni kalau kita mengaji ilmu nahwu dipanggil mubtada, permulaan ayat. Jadi kita kena pasang dengan makna bermula. Bermula huraian sifat yang ke-13. Khabar dia ialah kalam. Kalam tu ialah kalam. Kalam tu khabar pada kata huraian. Bermula huraian sifat yang ke-13 daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari, mengetahui serta mengaku di dalam hati mereka itu ialah kalamun, ialah sifat kalam. Kalamun ialah sifat kalam. Kalam tu bahasa Arab. Erti kalam perkata. Jadi erti ni maksudnya translate.
terjemahan kalam bahasa Arab. Erti dia apa dah? Perkata. Jadi sifat ma'ani yang terakhir adalah kalam. Sifat ma'ani semua ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Jadi kalam ni adalah sifat yang terakhir daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Jadi sifat Allah yang 20 tu dia terbahagilah. Sifat nafsiyah, wujud. Sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5. Sifat salbiyah ada 5. Sifat nafsiyah 1. Sifat sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kalam ni last sekali lah. Kemudian sifat ma'nawiyah ada 7 lah. Qaunuhu, qadiran, qaunuhu, muridan, sampai 7 lah. Sampai qaunuhu mutakaliman. Baik. Jadi bila mana ada sifat ma'ani, adalah sifat ma'nawiyah. Sebab tu jadi 20. Baik. Pertanyaan daripada D. Apa beza sifat ma'ani dan sifat salbiyah? Sifat ma'ani ni sifat yang bahasa wujudi. Sifat yang bahasa wujudi. Sifat tu, diri sifat tu ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira Tuhan buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Tu sifat ma'ani, iaitu sifat yang bangsa ada. Sifat tu ada sungguh. Manakala sifat salbiyah ni sifat yang bangsa ternapi. Barang yang tak layak bagi zat Tuhan. Contohnya wahdaniyah, esa Tuhan, ternapi berbilang Tuhan. Jadi sifat salbiyah ni dipanggil sifat yang amrun iktibari. Bukannya sifat wujudi. Bukan sifat yang bangsa ada. Sifat yang bangsa sungguh saja. Sungguh dah ada Allah tu tak berbilang, sungguh. Ternapi berbilang tu. Jadi sungguh dah Allah tak berbilang, sungguh. Jadi sifat salbiyah sifat yang bangsa ternapi dan sifat yang bukan wujudi, bukan ada. Diri sifat tu tak ada. Cuma sifat yang bangsa sungguh saja. Tu beza di antara sifat ma'ani dan sifat salbiyah. Baik, huraian sifat yang ke-13. Kalamun ialah kalam. Ertinya erti kalam perkata. Perkata. Qala musannif wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak, macam selalulah saya ada urai. Bila sebut wajib pada syarak ni, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dijanji dengan pahala sekiranya kita melakukannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji dengan siksa sekiranya kita meninggalkannya. Itu dipanggil wajib syarak. Syarak ni siapa? Kalau syarak hakiki Allah Ta'ala. Manakala syarak majazi Rasulullah, Rasul. Baik, bila kita sebut hukum syarak, maknanya hukum Allah Ta'ala dan Rasul. Hukum syarak. Jadi wajib pada syarak pula juga wajib apa? Atas. Atas ni kalau diterjemahkan daripada perkataan Arab, ala. Artinya atas. Ala tu memberi faedah lil mudarrah. Mudarat sekiranya kita tak mengetahui, kita tak belajar. Jadi ala tu ala lil mudarrah. Terjemahan dia atas. Bila sebut wajib atas, maknanya wajib syarak. Kalau sebut wajib bagi, wajib akal tu. Kalau wajib bagi tu wajib akal. Kalau wajib atas, wajib syarak. Tu beza dah. Baik, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ya, betul. Ustaz Ahmad Firdaus. Ni ustaz ni kemah ni. Kita ni bukan ustaz, kita ni cuba nak baca-baca saja. Nak bagi ingat balik yang mengaji itu saja. Kita bukan ustaz. Depa ustaz lah, hebat lah tu. Baik, wajib pada syarak pula tu maksudnya jugalah. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf sama ada lelaki maupun perempuan lah. Mukallaf ni sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukallaf ni dia bahasa Arab lah. Mukallaf erti dia mukallaf ni artinya yang diberati hukum ke atasnya. Dia datang daripada perkataan kallafa yukallifu taklifan.
fahuwa mukallifun wa dhaka mukallafun. Kalau kita mengaji ilmu tasrif saraf, dia duduk pada tempat isim maf'ul. Kallafa isim fi'il madhi, yukallifu fi'il mudhari', taklifan masdar kata dasar, fahuwa mukallif isim fa'il, wa dhaka mukallaf isim maf'ul. Jadi maksudnya isim maf'ul ni maknanya yang kena, maksudnya yang diberati, yang diberati hukum taklif ke atasnya. Maknanya perbuatan, setiap perbuatan kita tu tak lepas daripada 5 hukum taklifi itulah. Sama ada wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Maknanya kita ni diberati dengan hukum tersebut ke atas kita. Sebab tu dipanggil mukallaf. Baik, mukallaf ni sama ada lelaki ataupun perempuan lah. Islam, nak jadi mukallaf ni Islam, baligh sampai umur, sampai seruan agama, sihat panca indera, boleh mendengar, boleh melihat. Maknanya jika ada semua perkara tersebut, maka kita ni mukallaf. Baik, jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf tu, wajib apa tu? Mengetahui. Mengetahui. Pada mengetahui ni dia kena hurai sikit, yakni wajib oleh bahawa belajar hingga mengetahui. Yang syarak tuntut tu adalah belajar, diri belajar tu. Syarak tuntut kepada kita tu mukallaf adalah diri belajar tu. Diri belajar. Diri mengetahui itu adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang bukannya semua orang yang mengaji tu dia erti. Kadang dalam satu kelas tu, contoh ada 30 orang pelajar mengaji dengan satu guru, tapi tak semua faham, tak semua reti apa yang guru tu cakap, guru tu mengajak. Tak semua. Jadi sebab apa? Sebab reti tak reti tu, ketahui tak ketahui tu adalah rezeki daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala rezekikan kita kefahaman, kita akan faham, kita akan tahulah. Kalau kita tak direzekikan, maknanya kita tak faham. Tapi tuntutan wajib tu dah lepas lah, sebab kita dah belajar. Baik. Tapi di sini wajib mengetahui, maksudnya belajarlah hingga mengetahui. Belajarlah sampai reti. Memanglah kita kata sekali mengaji tak reti, tapi belajar tu sampai reti. Sampai reti. Supaya kita boleh membezakan yang mana betul dan yang mana salah. Baik, wajib mengetahui ini bahawa belajar hingga mengetahui. Sebab tu Nabi kata talabu ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan, satu kefarduan ke atas tiap-tiap orang Islam, lelaki ataupun perempuan. Wajib mengetahui serta mengaku. Tidak memadai mengetahui sahaja, dia kena mengaku pula. Mengaku ni maknanya i'tiqad, kena tambat, kena ikat. Putus, kena mengaku putus di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf. Kena reti, kemudian kena i'tiqad, kena mengaku putus dalam hatinya tiap-tiap mukallaf. Mengetahui serta mengaku apa tu? Dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala sifat kalam. Maknanya kita kena tahu dan kita kena mengaku di dalam hati kita bahawasanya ada sungguh pada zat Allah Ta'ala tu satu sifat yang dinamakan sifat kalam. Itu maksudnya. Kena mengaku sungguh lah. Kena tahu dan kena mengaku sungguh. Dalam hati kita kata Allah tu ada padanya satu sifat yang dinamakan sifat kalam. Erti kalam tu perkata. Kalam tu bahasa Arab, terjemahan dia perkata. Bukan berkata lah, perkata. Baik. Iaitu perkata tu, kalam tu. Satu sifat. Yang kata kalam tu adalah satu sifat yang sedia adanya
Yang sedia adanya maknanya qadim lah. Sifat kalam tu bila sebut sedia ni maknanya qadim. Sedia adanya sifat kalam tu di zat Allah Ta'ala. Maknanya sifat kalam tu ada, sedia ada. Maknanya qadim. Dan dia wujudi, sifat yang bangsa wujudi, ada sungguh. Sifat kalam tu sifat yang bangsa ada, wujudi. Dan dia menumpang pada zat Allah Ta'ala. Maknanya sifat yang qadim yang ada, yang menumpang pada zat yang ada, iaitu Allah Ta'ala. Jadi Allah tu dipanggil mausuf. Ada rakaman tak Ustaz? Rakaman kena tengok YouTube. Saya up pada YouTube. Tengok di YouTube. YouTube. Lepas pada saya live di sini, saya akan download dia punya rakaman ni dan saya up ke YouTube. Boleh tengok di YouTube lah. Cari dekat profil. Cari dekat profil TikTok ni. Dekat situ ada lambang YouTube. Klik situ. Klik dekat lambang tu. Terus naik ke YouTube dia. Nama YouTube ni Qiraati Radatul Jannah Researches. Qiraati Radatul Jannah Researches. Tengok dekat profil TikTok saya ni. Kemudian dekat situ ada lambang logo YouTube. Klik di situ terus naik ke YouTube. Baik, jadi perkata tu kalam tu lah. Perkata ni terjemahan daripada kalam iaitu satu sifat. Kalam tu satu sifat yang sedia. Sifat yang sedia maknanya yang qadim. Sifat tu dia qadim. Sedia adanya sifat. Ada ni makna wujudi, sifat yang bangsa wujudi, sifat ma'ani. Jadi diri sifat kalam tu ada sungguh. Sekira-kira Tuhan buka hijab, buka dinding, kita nampak, kita boleh nampak kalau Tuhan izin lah. Tu dipanggil sifat yang bangsa wujudi. Kemudian adanya sifat kalam itu di zat Allah Ta'ala. Dia menumpang pada zat Allah Ta'ala. Sebab sifat ni dia tak boleh duduk seorang dah. Sebab tu lah takrif sifat maqama bi ghairih. Barang yang menumpang dengan yang lain, barang yang berdiri dengan yang lain. Maksudnya dia menumpang pada zat. Dia tak boleh duduk seorang dah. Kalau balik Allah Ta'ala, dia menumpang pada zat Allah Ta'ala lah. Tu yang qadim. Sebab sifat kalam ni sifat yang qadim. Dia menumpang pada zat yang qadim, iaitu zat Allah Ta'ala. Kalau balik baharu pula, sama juga. Sifat ma'ani baharu. Contohnya warna putih. Warna putih dia tak boleh duduk asing. Dia mesti menumpang pada zat. Putih dia menumpang pada motosikal, kita kata contohlah. Motosikal tu warna putih. Jadi diri putih tu dipanggil sifat ma'ani baharu. Zat motor tu dipanggil mausuf. Jadi putih tu dia tumpang pada motor, zat motor. Itu balik baharu lah. Balik Tuhan, sifat ma'ani Tuhan kalam. Kalam dia menumpang pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala yang dipanggil mausuf. Baik. Kemudian yang bukan huruf, yang ni sifat bagi perkata tu. Sifat perkata tu yang bukan huruf, yang bukan ada huruf. Sifat perkata Tuhan tu lah, yang kata kalam tu, dia bukan ada huruf. Yang Tuhan pun sama, yang kita pun sama, tak ada huruf. Sifat perkata kita pun ada juga. Yang dipanggil arad, yang tumpang pada jirim. Sifat perkata kita Allah Ta'ala letak pada anak lidah kita tu. Jadi kita ni bercakap bukan dengan mulut. Kalau balik baharu lah, kita bercakap dengan sifat perkata yang Allah Ta'ala letak pada anak lidah, bukan dengan mulut. Sebab tu setengah orang bisu. Mulut ada, balik baharu lah kita kata ni. Mulut ada tapi bisu, tak boleh cakap. Sebab apa? Sebab sifat perkata dia tak ada, Tuhan tarik. Ataupun memang daripada lahir memang tak ada lah, Tuhan tak letak sifat perkata dah. Jadi kita bercakap bukan dengan mulut, dengan sifat perkata. Tu balik baharu. Balik Tuhan pun macam tu lah. Sifat perkata Tuhan tu bukan huruf, bukan berhuruf. Sifat perkata kita pun bukan berhuruf juga, samalah.
Kemudian bukan suara. Sifat perkataan Tuhan tu bukan suara. Yang kalam tu lah, dia tak ada huruf dan bukan bersuara. Dan sebagainya seperti terdahulu dan terkemudian, deras dan sederhana, perlahan, semua tu bukan. Sifat kalam Allah tu bukan macam tu. Ada yang dulu, ada yang kemudian, ada deras, ada slow, ada perlahan, tu. Dan dengan ni kalau bahasa Arab dipanggil ba sababiyah. Dan dengan sebab ada sifat kalam itulah, sifat kalam dengan maksud perkata tadi tu, Allah Ta'ala tidak bisu. Bila Allah tu ada sifat perkata, maka Allah tak bisu. Maka Allah pun tak bisu. Dan ada perkata itulah, ada sifat perkata itulah yang dinamakan kalam tadi tu. Allah Ta'ala berkata-kata. Bila Allah tu ada sifat perkata, sifat kalam lah, maka Allah pun berkata-kata. Tu. Jadi berkata tu dipanggil takluk lah, takluk. Sifat perkata. Apabila ada sifat perkata, maka takluk dia lah berkata-kata. Bila Allah ada sifat perkata, maka dia pun berkata-kata. Contoh dia seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Allah Ta'ala kata dalam Quran surah An-Nisa ayat 164. Artinya, dan berkata-kata Allah Ta'ala, yakni bertitah. Allah berkata ni maknanya bertitah oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan Bukit Tur Saina, yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa tu. Baik. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata akan Nabi Musa akan sebagai kata-kata, akan sebagai berkata-kata, titah lah, berkata-kata. Dengan ayat itu, dengan ayat wa kallamallahu Musa takliman tadi tu, nyatalah bagi kita mukallaf ni bahawa ada, yakni ada sungguh bagi Allah Ta'ala tu sifat kalam. Ada sungguh di zat Allah Ta'ala tu sifat kalam. Yakni ni dia nak tafsir lah. Yakni perkata, sifat kalam tu perkata. Dengan dalilnya, Tuhan, dengan dalilnya Tuhan berkata-kata dengan Musa. Tu dalil kata Allah ada sifat berkata. Allah berkata dengan Nabi Musa lah, di Bukit Tur Saina. Tu ada kisah dah. Baik. Kemudian kita tengok sikit. Kita tengok sikit belakang ni. Ada nota lah berkaitan sifat kalam. Baik. Okey, kita tengok sikit nota berkaitan dengan sifat kalam, untuk memudahkan kita faham lah. Baik, di sini dia kata apabila disebut kalam di dalam ilmu tauhid, maka terbahagi kepada 4 bahagi. Bila kita sebut kalam dalam ilmu tauhid, dia terbahagi kepada 4. Dia ada 4 bahagian lah. Yang kata kalam tu dia ada 4 bahagian. Yang pertama dinamakan kalam ismi. Kalam ismi namanya. Diterjemahkan dengan bahasa Melayu ialah perkata. Jadi kalam yang pertama, kalam semua ada 4 bahagian. Dalam ilmu tauhid, bila kita sebut kita kalam, dia ada 4 bahagian. Bahagian kalam yang pertama nama dia kalam ismi. Kalam ismi yang diterjemahkan dengan bahasa Melayu ialah perkata. Jadi perkata tu kalam ismi. Kalam ismi nama dah. Iaitu perkata tu yang dinamakan kalam ismi tadi tu, satu sifat yang wujudiah, yang ada sungguh. Satu sifat perkata tu dia ada sungguh, yang bangsa ada di zat Allah Ta'ala lah. Yang qadimah, sifat perkata tu yang qadimah, yang maksudnya yang sedia kala.
sedia adanya sifat itu, sifat kalam tu pada zat Tuhan. Pada zat Tuhan. Maknanya sifat kalam tu ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Dengan dialah, dengan sifat perkata itulah Tuhan dapat berkata-kata. Maknanya dengan sifat kalam ismi itulah, ataupun dengan sifat kalam dengan makna perkata itulah Tuhan dapat berkata-kata. Lawan sifat perkata tu ialah bisu. Lawan dia bisu lah. Itu lawan dia. Maka kalam ismi inilah, kalam dengan maksud perkata inilah yang dikehendaki di dalam perbicaraan ataupun perbahasan sifat ma'ani. Yang ni yang kita nak bahas ni. Sifat ma'ani yang ke-13 tu. Kalam dengan makna ismi, iaitulah sifat perkata tu. Baik, tu yang pertama, bahagian yang pertama daripada 4 bahagian kalam. Kemudian yang kedua, nama dia kalam masdari. Yang kedua, kalam masdari namanya. Kalam masdari. Jadi kalam masdari ni dinamakan takluk bagi sifat perkata tadi. Yang kedua, bahagian yang kedua daripada 4 bahagian kalam tu, kalam masdari namanya. Diterjemahkan dia kalam masdari ni dengan berkata-kata. Terjemah dia adalah berkata-kata atau bercakap-cakap. Itu kalam masdari. Kalau kalam ismi tadi perkata, kalau kalam masdari ni berkata-kata atau bercakap-cakap. Maka kalam ini, kalam masdari ini bukannya wujudi. Dia bukan ada. Berkata-kata tu bukan ada. Dan bukannya sifat Tuhan. Berkata-kata tu, bercakap-cakap tu bukan sifat Tuhan. Bukan sifat Tuhan. Lagi pula dia bukan ada. Diri berkata tu bukan ada. Yang sifat Tuhan tahan tadi ni. Kalam ismi dengan maksud perkata tu, yang tu baru sifat Tuhan. Sebab lagi pula dia wujudi. Kalam masdari ni, kalam masdari dengan maksud berkata-kata ni bukan sifat Tuhan. Lagi pula dia bukan wujudi, dia bukan ada. Dan tidaklah qadim. Maksudnya berkata-kata itu bukanlah qadim. Dia bukan sedia, hanya baru sahaja. Setakat ada makhluk ini sahaja. Sebelum tu tak ada. Diri berkata-kata tu. Hanya amrun i'tibariyun sahaja. Jadi berkata-kata ataupun bercakap-cakap tu, iaitulah kalam masdari tu adalah amrun i'tibariyun. Perkara yang kita faham sahaja. Diri berkata tu tak ada, benda tak wujudi. Diri bercakap tu bukanlah benda wujudi. Itu maksudnya. Kenapa kata macam tu? Kerana berkata-kata itu jika dinisbahkan kepada kita yang baharu ini, ialah bergerak-gerak. Bergerak-gerak bibir mulut. Tu. Kita balik baharu ni nak berkata-kata ialah bergerak-gerak bibir mulut. Maka diri gerak bibir mulut bukan benda ada. Hanya sungguh saja. Sungguh tak? Bergerak bibir mulut tu sungguh. Ada tak? Tak ada. Kalau ada boleh tunjuk, tengok, tunjuk. Tunjuk kena bibir. Mana ada diri bergerak bibir tu? Tak ada, dia sungguh saja. Dia katakan amrun i'tibari, benda yang sungguh, bukan benda ada. Jadi balik baharunya bergerak-gerak bibir mulut itulah dikatakan berkata-kata ataupun kalam masdari, supaya keluar perkataan. Jadi balik baharu ni dia bergerakkan bibir mulut tu supaya keluar perkataan. Sebab inilah dinamakan masdari. Sebab tu dinamakan masdari. Iaitulah pekerjaan kita tu, iaitu gerak bibir mulut tu. Lawan kalam masdari tu, berkata-kata itu ialah diam. Jadi berkata-kata lawan dia diam. Dan diam itu dinamakan sukut lafzi. Sukutul lafzi. Diam daripada berkata-kata itu dipanggil sukutul lafzi. Ini bahasa Arab lah. Yakni diam tak berlafaz. Diam tak berlafaz.
dan tak berkata. Tak berkata apa-apa, diam. Diam tu lawan bagi berkata-kata. Maka kalam inilah kalam dengan maksud berkata-kata tadi tu, iaitulah kalam masdari tu. Ta'luk, dipanggil ta'luk. Ta'luk sifat berkata tadi lah. Ta'luk apa? Tanjizi hadis, lulus baharu. Lulus baharu bagi kalam ismi. Yakni apabila ada sifat berkata, tentulah boleh berkata. Berkata tu bila? Apabila makhluk timbul, baharu tu timbul, baru dia berkata-kata. Sebab berkata tu bukan sifat, bukan kodim. Dia baharu. Lagi pula dia bukan benda wujudi, dia hanya amrun iktibari, benda yang kita faham saja. Berkata tu. Baik, itu bahagian kalam yang kedua dipanggil kalam masdari. Kemudian bahagian yang ketiga pula dinamakan kalam ma hasala bil masdari. Kalam ma hasala bil masdari. Diterjemahkan dia kalam ma hasala bil masdari dengan perkataan. Apabila Allah tu ada sifat berkata, maka dia berkata-kata. Apabila Allah Ta'ala berkata-kata, maka keluarlah perkataan. Itu maksudnya. Perkataan itulah dipanggil kalam ma hasala bil masdari. Hasil daripada berkata-kata tu lah. Maka kalam ini, kalam dengan maksud ma hasala bil masdari ini, yang kata perkataan tu lah, ialah arad. Arad ni sifat baharu. Arad ni maksudnya sifat baharu. Iaitu kalam ma hasala bil masdari tu, iaitu ataupun arad tu suara yang berhuruf. Suara yang berhuruf yang menumpang pada udara, yang tu dipanggil arad. Perkataan keluar daripada mulut kita tu ialah suara yang berhuruf yang menumpang pada udara. Dan bukannya kodim. Bukan kodim, perkataan tu bukan kodim. Dia adalah baharu, dia arad, dia menumpang pada udara. Bila kita bercakap, keluarlah perkataan tu, dia tumpang pada udara. Perkataan tersebut tumpang pada udara, dan dia bukan kodim, bukan sediakala, dia baru. Dan bukan sifat Tuhan. Perkataan tu, kalam dengan maksud ma hasala bil masdari tadi tu, bukanlah sifat Tuhan. Dia perkataan, dia baru. Sifat Tuhan dengan maksud perkata yang atas tu, itu baru sifat Tuhan. Kalau kalam dengan maksud ma hasala bil masdari, bukan sifat Tuhan, dia baru. Sedangkan Tuhan ni zat dia kodim. Mana boleh yang baru tumpang yang kodim? Tak boleh. Jadi perkataan tu adalah bukan sifat Tuhan. Kalam inilah kalam dengan makna ma hasala bil masdari tadi ni, dengan makna perkataan tadi ni, dinamakan muta'alaq, pergantungan kalam ismi. Pergantungan kalam ismi yang tanjizi hadis, iaitulah lulus baharu. Kerana apabila ada sifat perkata, jadi sifat perkata inilah sifat Tuhan, sebab dia qadim, lagi pula dia wujudi. Kerana apabila ada sifat perkata dengan makna kalam ismi yang atas tadi tu, maka boleh berkata-kata, maka Allah pun boleh berkata. Yang mana berkata ni dipanggil kalam masdari. Dan apabila berkata, apabila Tuhan berkata, keluarlah perkataan. Bila berkata, keluarlah perkataan. Balik baharu pun sama juga. Jadi perkataan inilah yang dipanggil kalam ma hasala bil masdari. Perkataan yang keluar selepas daripada berkata tu, yang berhuruf. Bila berkata dia keluarlah perkataan yang berhuruf, bersuara, yang menumpangnya perkataan yang berhuruf bersuara tadi ni pada angin. Dia tumpang angin. Bila kita berkata, perkataan tu dia berhuruf bersuara, dia tumpang angin. Maka tentulah ia perkataan itu tu apa ni? Tentulah ia perkataan itu yang dikatakan kalam mahasada bil masdari tadi tu baharulah, sebab dia tumpang angin. Angin tu baharu, dia tumpang udara. Kalam dengan makna perkataan tu baharu sebab dia tumpang udara.
Selepas mana kita bercakap ataupun Tuhan berkata, dia akan tumpang udara. Jadi dia baharu lah. Dan bukanlah sifat Tuhan. Kalam dengan makna perkataan tu bukan sifat Tuhan. Kalam dengan makna ma hasala bil masdari tu, dengan makna perkataan tu bukan tu sifat Tuhan. Sebab dia baharu, dia tumpang angin. Kalam tu terbit selepas daripada kita berkata. Baik. Ataupun Tuhan berkata. Sebab itulah dinamakan ma hasala bil masdari. Ma hasala bil masdari, yakni perkataan yang hasil, yang terjadi, dan terjadinya perkataan itu dengan sebab masdar, iaitulah dengan sebab berkata-kata. Jadi itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang atas sekali ni, ya, sifat dengan maksud perkata. Ini baru sifat Tuhan. Jadi ni dua ni bukan sifat Tuhan lah. Ini kalam masdari, ini kalam ma hasala bil masdari. Yang ni bukan sifat Tuhan lah, dua ni. Berkata-kata bukan sifat Tuhan, perkataan pun bukan sifat Tuhan. Yang sifat Tuhan atas ni, perkata ni. Baik. 3 lah. Dan yang terakhir, bahagian kalam yang terakhir dinamakan kalam nafsani namanya. Kalam nafsani. Diterjemahkan dia kalam nafsani dengan berkata-kata juga. Itulah nak berkata-kata ataupun mau berkata-kata. Padahal tak berkata lagi. Bercadang nak berkata-kata. Kalau kita di hati itulah. Adalah hati tu duk cadang nak kata. Itulah dia panggil. Itu dipanggil kalam nafsani. Bercadang nak berkata-kata. Padahal tak berkata lagi. Tu. Tapi diterjemahkan dengan berkata-kata juga. Tapi di sini maksud dia bercadang, mau berkata-kata, padahal tak berkata lagi. Maka kalam ini, kalam dengan makna nafsani ini, iaitulah mau berkata-kata tu pun qadim. Yang ni qadim. Mau berkata ni qadim lah. Bagi Tuhan lah qadim. Kalau bagi kita tu baharulah kita nak bercakap lah hati tu. Kita nak bercakap lah hati tu. Kita nak bercadang lah hati tu. Ni balik Tuhan qadim juga. Qadim. Sepertilah dengan kalam ismi. Qadim tu, mau berkata-kata tu qadim seperti kalam ismi dengan makna perkata tadi. Sama, qadim. Tetapi bukannya wujudi. Bezanya kalam ismi, kalam perkataan ni wujudi. Ada. Kalam dengan makna nafsani, mau berkata-kata tu, bukan wujudi. Dia bukan wujudi. Tak ada. Nak berkata-kata tu, bercadang-cadang nak berkata tu, dia bukan wujudi. Dia bukan wujudi. Hanya amrun iktibari sahaja. Hanya amrun iktibari. Amrun iktibari ni maknanya kita faham saja. Kata Allah tu nak berkata-kata, bercadang nak kata. Padahal benda tak ada pun. Benda bukan wujudi. Baik. Dan bukannya satu, bahkan banyak. Maksudnya apa yang Tuhan bercadang nak berkata tu bukan satu, banyak benda yang Tuhan bercadang nak cakap tu. Banyak, bukan satu. Macam kita lah. Balik kita dalam kita baharu ni, kadang-kadang kita nak bercakap, kita bercadang tu nak cakap benda apa. Contoh macam penceramah lah kan. Dia nak berceramah, mestilah di rumah tu dia duk fikir siap lah nak cakap apa lagi. Nak cakap apa ni. Jadi dia duk cadang hati nak cakap tu bukan satu, banyak. Tu balik baharu lah. Balik Tuhan pun macam tu lah. Dia apa yang dia nak cakap tu, dia duk cadang tu banyak, bukan satu. Tu maksud dia. Iaitulah berkata-kata Tuhan pada dirinya. Dia berkata pada dirinya, yakni mau berkata-kata tu lah, padahal tak berkata lagi. Sebab tu dia katakan kalam nafsani ini qadim, sedia kala lagi, tapi tak berkata lagi lah. Tu maksudnya. Iaitulah berkata-kata Tuhan pada dirinya dan mentadbirkan pada dirinya akan beberapa banyak perkataan. Beberapa banyak perkataan yang ia Tuhan hendak berkata. Maknanya dia duk cakap pada diri dia lah. Cakap, duk cadang cakap nak cakap apa ni. Banyak, bukan satu lah. Bukannya berkata sungguh,
Bukannya berkata sungguh lagi, tak kata sungguh lagi, baru duk cadang. Tu dinamakan kalam nafsani. Baru duk cadang. Duk nak kata tu, nak kata ni, tak kata lagi. Tak berkata sungguh lagi maksudnya. Hanya mau berkata-kata, hanya mau berkata dan bercadang untuk berkata kata sahaja. Baru duk cadang, tak kata lagi. Pada azali lagi. Pada azali tu Tuhan duk bercadang siap dah. Tuhan duk bercadang siap dah nak berkata tu, padahal tak berkata lagi. Baru duk bercadang kata. Lawannya, lawan bagi kalam nafsani, lawan bagi kata mau berkata-kata tu ataupun bercadang nak berkata-kata tu, lawan dia apa? Tak mau berkata-kata. Tak mau. Mau lawan dia tak mau lah. Mau berkata tu lawan dia tak mau berkata-kata. Tu duk bercadang tu, padahal tak berkata lagi. Lawannya tak mau berkata-kata pada azali. Pada azali lah, sebab qadim. Kalam nafsani ni qadim, cuma dia tak wujudi. Dia amrun iktibari. Kalam perkataan ni dia qadim dan dia wujudi. Tu beza lah. Ni kalam dengan maksud sifat perkata Allah. Yang ni kalam dengan maksud mau berkata, bercadang nak berkata. Tu baik. Mana dah? Maka tak mau berkata-kata inilah yang lawan bagi mau berkata tadi ni, dinamakan sukut nafsani. Bahasa Arab dia sukut nafsani. Tak mau berkata-kata tu. Seperti yang diibaratkan di dalam kitab Arab, wayastahilu alaihi sukutu li'annahu lam yazal mutakalliman. Ni lah kitab Arab lah. Kalau kita mengaji kitab Arab, kita jumpa lah ni. Bukannya dikehendaki dengan sebab sukut lafzi, yang lawan berkata tu, bukan dikehendaki yang tu. Yakni apabila ia ada sifat perkata Allah tu lah. Yakni apabila ia Allah ada sifat perkata, tentulah dinamakan ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq ni tugas atau pekerja sifat perkata tu. Tanjizi qadim ini lulus qadim, lulus sedia kala lagi bagi kalam ismi, bagi kalam dengan makna perkata tadi ni. Lulus dah, lulus sedia kala lagi. Tu bercadang nak kata tu lah. Cadang nak berkata tu lulus sedia kala lagi. Adapun perkataan yang ia takbirkan itu, yang Allah Ta'ala takbir itu, yang Allah Ta'ala duk cadang tadi tu, dinamakan muta'allaq, bersangkut. Muta'allaq ni bergantung, bersangkut kalam ismi. Bergantung dengan kalam, dengan mana perkata tadi tu, yang tanjizi qadim, yang lulus sedia kala. Dan juga dinamakan dia kalimatun nafsaniyah, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ma nafidat kalimatullah. Kalam nafsani ini, kalam dengan maksud mau berkata-kata tu ataupun cadang nak berkata-kata tu, jika dinisbahkan kepada kita baharu ni, ialah hadithun nafsi namanya. Ni balik baharu nama dia hadithun nafsi, iaitu berkata-kata di dalam hati kita tu dan bercadang di dalam hati. Yang tu dikata, tu balik baharu lah, hadithun nafsi. Balik Tuhan dipanggil kalam nafsani. Bercadang-cadang Tuhan tu, bercadang nak cakap, nak berkata tu Tuhan tu di azali tu. Kalau balik baharu, hadithun nafsi. Apa yang kita duk bercadang dalam hati tu, apa yang kita duk mau nak berkata dalam hati tu lah. Tapi tak kata lagi. Bercadang di dalam hati akan beberapa perkataan yang akan kita berkata. Macam ustaz-ustaz duk buat tazkirah tu lah. Sebelum dia main nak tazkirah tu, dia duk cadang siap dah nak kata apa lagi,
nak kata apa lagi. Duduk cadang hati. Padahal tak kata lagi. Sampai tempat ceramah lagi baru dia kata. Tu maksud dia. Itu dipanggil hadithun nafsi. Ini balik baharu lah. Kalau balik Tuhan dipanggil kalam nafsani. Maka diri berkata-kata di hati itu bukannya wujudi, bukannya benda ada. Diri yang kita duk cadanglah hati nak cakap tu, mau berkata, duk cadanglah hati tu, benda tu bukan wujudi, bukan benda ada. Hanya amrun iktibariyun saja. Hanya kita faham sajalah. Sungguh saja, benda kita faham saja. Baik. Okey, kita tengok balik. Tadi sifat kalam tadi. Mana dia lah. Okey, kita tengok balik. Iaitu sebagai nota lah, nota. Okey, tadi kita pun tidak nak lah. Okey. Muhimmatun. Qala musannif muhimmatun. Muhimmatun ni khabar. Khabar bagi mubtada yang mahzuf. Mubtada dia kena takdir lah. Ai hadhihi, bermula ini, muhimmatun, ialah suatu perkara yang penting. Muhimmatun ni maknanya perkara yang penting. Hadhihi, ai hadhihi, bermula ini, khabar dia suatu perkara yang, ialah suatu perkara yang penting. Muhimmatun maksudnya perkara yang penting, yakni penting di sisi kita yang belajar lah. Bagi orang yang tak mengaji, dia kata tak penting lah. Sebab dia tak faham. Kalau orang yang mengaji ni penting lah. Penting. Penting diketahui, yakni dipaham. Penting sangat ni, kena faham. Bab kalam ni dia kena faham. Kalau tak faham, tu yang jadi dia kata tak penting. Kalau dia faham, penting. Jadi kena faham. Penting benda ni. Iaitu perkataan kalam. Perkataan kalam di dalam bahasa Arab. Perkataan kalam tu di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab itu 4 maknanya. Macam tadilah. Tadi saya baca nota. Yang ni kita baca dalam kitab ni pula. Jadi perkataan Arab dalam kalam dalam bahasa Arab dia ada 4 makna. 4 maksud macam tadilah. Yang pertama, kalam yang pertama, makna yang pertama, kalam tu dengan makna perkata. Perkata. Iaitu perkata tu kena kepada sifat kalam lah. Perkata tu kena kepada sifat kalam. Sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala tu lah, yang qadim tu. Yang bukan huruf. Jadi sifat kalam Allah tu dia bukan huruf. Dan bukan suara. Sifat kalam tu. Yang ada, sifat kalam tu pula ada, wujudi. Wujudi. Ada sungguh diri sifat kalam tu. Yang ada ia sifat kalam tu di zat Allah Ta'ala. Ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Dia tumpang zat Allah Ta'ala. Itu sifat kalam. Dengan maksud perkata tu. Pada sedia kala, yang ni, pada sedia kala lagi lah. Dia tumpang zat Tuhan tu pada sedia kala lagi. Pada masa azali lagi. Yang ni dinamakan kalam. Kalam apa? Kalam ismi lah tadi. Kalam ismi. Sifat perkata tu. Dan apa ni? Dan dengan ada kalam ini, dengan ni kita kata dengan basababiyah. Bahasa Arab panggil basababiyah. Dan dengan sebab ada kalam ini, dengan kalam makna sifat perkata tadi tu, kalam makna ismi tadi tu, dikatakan Tuhan tidak bisu. Dikatakan Tuhan tu tidak bisu. Walaupun dia tidak berkata-kata, walaupun Allah tu tak berkata-kata, tak panggil bisu juga. Tu. Dan kalam yang pertama ini, kalam dengan makna perkata tadi tu, dinamakan dalam bahasa Arab kalam ismi. Kalam dengan makna perkata tu, yang ada pada zat Allah Ta'ala tu, yang tumpang zat Allah Ta'ala tu, dinamakan kalam ismi dalam bahasa Arab. Yang ni baru sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang qadim, yang lagi pula wujudi. Ada sungguh diri sifat tu. Itu maksud dia. Itu yang pertama. Maka kalam inilah, kalam dengan makna ismi ni, dengan makna perkata tu, yang dibicarakan, yang dibahaskan pada sifat yang ke-13 daripada
20 sifat. Yang sifat yang terakhir lah daripada sifat makni. Sifat yang ke-13 ni kita bahas hak ni lah, kalam dengan makna ismi tu lah, dengan makna perkata tu yang kita bahas di sini pada sifat yang ke-13 yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Tu yang pertama, yang tu yang dikehendaki di sini. Kemudian yang keduanya daripada 4 makna kalam tu, kalam nafsani. Ni yang kita abang tadi ni, kalam nafsani. Yang tadi kalam ismi, sifat perkata Allah tu. Yang kedua kalam nafsani. iaitu kalam nafsani tu apa dia? Kalam dengan makna sedia. Kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Kalam nafsani ni maknanya kalam dengan maksud mau berkata, bercadang berkata. Padahal tak berkata lagi. Tu. Jadi yang ni juga dipanggil qadim. Mau berkata ni kalam nafsani juga dipanggil kalam yang qadim juga. Cuma dia amrun i'tibari. Benda bukan ada. Benda bukan wujudi. Maka kalam ini, kalam dengan makna kalam nafsani ni, kalam dengan makna sedia dan mencadang bercakap tu, tidak ada bendanya, tidak ada. Diri sedia dan mencadang bercakap tu tak ada, benda tak ada. Hanya amrun i'tibari. Amrun i'tibari maknanya yakni yang reti jua, kita reti saja. Amrun i'tibari ni maksudnya kita reti saja. Kata duk bercadang nak bercakap, reti benda tak ada pun. Tu maksud dia. Tetapi hak Allah Ta'ala sedia juga. Maksudnya qadim juga. Balik Allah Ta'ala duk bersedia bercadang nak bercakap tu, dia panggil qadim juga, sedia juga. Bukan baharu lah, itu pasal Allah Ta'ala. Baik. Yang ketiganya daripada 3 makna kalam tu, kalam masdari. Kalam masdari 3 lah. Yang pertama tadi kalam ismi, yang kedua kalam nafsani, yang ketiga kalam masdari. Iaitu kalam masdari tu kalam dengan makna bercakap. Kalam masdari ni kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Bercakap dan berkata-kata. Maka kalam ini, kalam dengan makna berkata tu lah, masdari tu, baru lagi. Maksudnya setakat makhluk tu timbul. Tu maksudnya. Kalam dengan maksud berkata tu, bercakap tu, ataupun kalam masdari tu baru. Semenjak makhluk tu timbul. Tu maksud dia. Lagi pula tidak ada bendanya. Lagi pula kalam dengan mana berkata tu bukan benda wujudi. Berkata bukan benda wujudi. Hanya reti jua, hanya amrun i'tibari, iaitu reti jua. Kalau nisbah baharu ni bergerak-gerak bibir mulut tu lah. Jadi bergerak bibir mulut tu bukan benda ada, benda sungguh saja. Benda reti saja. Itu dipanggil amrun i'tibari. Kerana nama bagi bercakap, kerana berkata-kata itulah nama bagi bercakap. Yang kita duk berkata-kata tu, balik baharu ni bergerak-gerak bibir mulut tu, nama bagi bercakap. Ayah Deskam kata berdenyut lidah. Berdenyut lidah nak mengeluarkan suara itu. Maka berkata-kata itu bukan benda ada, hanya benda sungguh. Tu. Ayah Deskam ni ulama tauhid lah. Di foto ni dia berkata berdenyut-denyut lidah tu, bergerak-gerak bibir tu. Tu. Dia bukan benda ada, benda sungguh saja. Amrun i'tibari. Jadi berkata-kata itu nama bagi bercakap. Nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara. Maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baru. Mesti baru. Hak Tuhan pun baru, hak kita pun baru juga. Hak Tuhan sebab tu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Lulus baru, maknanya makhluk timbul baru Tuhan berkata. Tu maksud dia. Kalau makhluk tak timbul lagi, Tuhan tak berkata lah. Tu maksud dia. Itu dipanggil kalam dengan makna masdari.
Keempatnya daripada 4 makna kalam tadi, kalam lafzi. Ini yang terakhir lah, kalam lafzi. Iaitu kalam lafzi tu kalam dengan makna perkataan. Yang pertama tadi kalam dengan makna perkata, iaitu sifat Tuhan. Yang kedua kalam dengan makna nafsani, dengan makna sedia dan bercadang nak bercakap. Yang ketiga kalam masdari, dengan makna bercakap tu, diri bercakap tu. Dan yang keempat kalam dengan makna lafzi, iaitu kalam dengan makna perkataan. Tu. Dengan mana perkataan daripada huruf suara. Jadi perkataan tu bila kita bercakap, keluarlah perkataan. Yang mana perkataan itu adalah daripada huruf, berhuruf dan suara, dan bersuara. Dan sebagainya. Inilah terdahulu dan terkemudian, perlahan, deras, kuat dan sebagainya lah. Jadi katakan perkataan yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata. Apabila kita berkata tu, keluarlah perkataan. Yang mana perkataan itu dia bunyi kuat, bersuara, berhuruf, perlahan, kuat dan sebagainya, terdahulu, terkemudian, yang kita boleh dengar selepas daripada berkata-kata dan bercakap. Kita boleh dengar. Dan kalam ini baru. Kalam dengan mana perkataan tu dinamakan baru. Baru. Lagi pula ada bendanya, wujudi. Perkataan tu wujudi. Sebab dia ada suara, ada huruf, ada derah, ada slow, ada terdahulu, ada terkemudian. Kalam dengan makna lafzi tadi ni. Okey. Jangan terkeliru nah. 4 kalam tadi. Yang huruf dan suara. Kalam lafzi tu yang ada huruf dan suara. Ada derah, ada slow, ada terdahulu, ada terkemudian. Dia menumpang. Bila kita berkata-kata, perkataan tu dia menumpang pada angin. Dan kita boleh dengar. Tu. Itulah yang 4 tadilah. Kalam ismi. Yang kedua kalam masdari. Yang ketiga kalam nafsani. Yang keempat kalam kalam apa yang keempat tadi? Kalam lafzi. Keempat kalam lafzi. Itulah yang kesemua tadi tu 4 makna bagi kalam. 4 makna bagi kalam. Yang pertama itu sebagai pokok, iaitulah sifat perkata tu lah, sebagai pokok dan asal. Dan yang 3 tu iaitulah kalam kalam masdari, kalam nafsani dan kalam lafzi tu. Yang 3 kemudian itu adalah ranting dan cawangan daripada yang pertama itu, iaitulah sifat perkata. Hendaklah engkau perhati bersungguh-sungguh supaya tidak terkeliru engkau daripada bicaraannya. Baik. Jadi panjang lagi. Okey, rasanya kita berhenti setakat ni dulu. Nanti kita sambung balik lah. Pada bahasan sifat kalam ni. Kita sambung di sini. Dan bagi sifat kalam itu 3 ta'aluk nah, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan live kita ini, bahasan berkaitan dengan sifat kalam ni, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu kita lah berkaitan sifat Allah kalam, yang mana dia ada 4 bahagian kalam. Kalam ismi, kalam masdari, kalam nafsani dan kalam lafzi. Pastikan kita boleh beza di antara 4 makna kalam tadi. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.